Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tunjukkan sesuatu yang menarik di Bitcoin ataupun di chart Bitcoin sebenarnya, sebab apa? Satu pergerakan yang aku kata kopi sebiji beri pergerakan kejatuhan bulan 4 dan bulan 5 tahun lepas. So apa nanti Zul akan tunjukkan di chart, dan adakah kita akan aku kata akan dapat bounce yang sama seperti mana bulan 5 bulan 6 itu. Nanti kita akan tengokkan di chart. Okay, tanpa buang masa lagi Zul, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So ini adalah hari Ahad. So expected untuk hari Sabtu dan Ahad kita kata expected tak akan ada banyak berlaku pergerakan yang drastik. Apapun nanti kita akan check juga pergerakan gap di chart BTC. So guys, inilah coin market cap. So pertama kali kita tengok total market cap berada di 1.6. So dia tracking daripada 1.8, drop 1.6, 1.7, now dah 1.6. Volume yang rendah normally untuk hari Minggu, dan BTC still lagi dalam around 41 ke 42%. So untuk secara summary untuk pergerakan semalam ialah BTC market cap, bukan BTC, total market cap drop 1.6% dan volume drop 38. So ini dropping semalam tak disupport oleh volume. So ini pergerakan yang nanti ataupun pergerakan statik di kawasan yang sama. So untuk harga semasa untuk Bitcoin berada di 35.2, iaitu drop hampir 2%. So menemui bila Bitcoin drop, expected altcoin lain juga akan drop. Ethereum 2%, BNB 3%, SRP 1.5%, 2.3%, Solana 3%, Cardano 1.8%, Terra Luna 14%. So menarik kita tengok ni, kali ni tengok BTC drop dan aku kata Real Tuna drop dengan drastik 67%. Mungkin nanti kita akan tengok juga Luna kenapa dia drop sampai 14%. Nanti kita akan tengok chart adakah dia support ataupun resistance dah sampai. So guys, let's go, kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan pergi ke BTC USDT. So apa yang tu nak tunjukkan anda ini adalah satu pergerakan yang malam di Discord channel dia dah tunjukkan yang ni, iaitu pergerakan di Ethereum dan juga di BTC. Apakah relationship untuk pergerakan untuk ni. So kita akan tengok, pertama kita akan tengok di Ethereum. Sebelum tu BTC di Ethereum dulu. So apa yang berlaku di Ethereum currently? Ethereum berada betul-betul seperti Bitcoin ni, kita still lagi berada di dalam channel. So dia ada potensi untuk Ethereum rebound balik kawasan ni ataupun dia breakout bawah. Sebab kita tengok chart daily. So sekiranya chart daily kita breakout bawah ni, barulah kita tekan confirmation untuk Ethereum. So kita hari ni untuk currently dengan harga 2.6k, aku kata sekiranya Ethereum daily breakout bawah ini, so ini kita akan expect dia akan more drop ke bawah. So ini kita akan tak expect akan ada another rebound. So ini kita expect akan ada rebound. Sebab apa? Sekiranya daily Ethereum breakout line merah ni, expect kita akan drop at least ke 2.3, ataupun kita punya target expect sama seperti Bitcoin, iaitu daripada yang ini kita akan expect tu 23, dan selepas 23 kita akan expect terus dalam 1.7. So 1.7 ni memang tu akan buy untuk Ethereum. Untuk long term tu akan buy sebanyak boleh yang untuk Ethereum. So inilah untuk Ethereum. So sekiranya Ethereum berjaya rebound ni, so ada potential untuk rebound. So apa yang berlaku di Bitcoin juga ada potential untuk rebound, iaitu fake out sampai expected 33, mungkin kita akan rebound balik masuk ke dalam kawasan ni. So pergerakan yang ini Zul nak sharekan pergerakan ini. So pergerakan ni kita tengok kejatuhan yang slowly selalunya akan menyebabkan price tu akan melakukan kenaikan yang drastik. Seperti mana pergerakan bulan 5 tu, bulan Julai tengok, daripada bulan 5 kita drop sampailah bulan 7 barulah kita melakukan peningkatan. Meaning bulan 5, 6, 7 hampir 3 bulan 4 bulan kita buat sideways di kawasan ini. So selagi mana makin lama price tu berada di kawasan ini, makin strong support ini akan berlaku. Sama juga di kawasan ini, makin lama price itu berada di dalam range ini, semakin kuat support di kawasan bawah ini. So ini kita berada dah berapa bulan kat sini, ikutkan sini daripada bulan Januari dah kuartal sampai sekarang bulan Mei, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan bulan 5, dah hampir 5 bulan kita berada dalam range kawasan ini. So meaning untuk kita Bitcoin dah establish strong support kawasan ni. So ada potential untuk mungkin dia akan drop sikit lagi di kawasan 33 dan expected dia akan melakukan rebound. So dengan data ini dia ada opportunity mungkin dia akan buy juga sedikit di 33 untuk tambah sikit dia punya Bitcoin dan Ethereum untuk long term. Pergerakan ini kita boleh nampak sama seperti pergerakan ini, di mana price Bitcoin buat dropping, tapi dropping itu kata
kita hanya candle seperti ini, kuartal pergerakan macam ni, dan kita akan nampak akan ada massive pump. Sebab apa? Kita expected semua price akan drop lagi bawah, tapi sebabkan price dah tak mampu disebabkan kita establish strong support kat sini. So apa yang berlaku ni, ada potential sebab kita dah berada dah hampir 5 bulan dan kita buat pergerakan yang sama. So untuk fall back up, so maybe kita akan expect akan touch at least mungkin 34.2 ataupun 33, sama seperti ini. Kita expect kita drop 3 yang 29 3 kali, 1 2 3. Dan sama juga sini kita akan 3 kali di kawasan ini, iaitu almost kawasan 34.5 ke 3.3k. So inilah kawasan seperti nanti tu akan tunjukkan. Nanti kita akan pergi ke 4 hours, kita akan tengok adakah pergerakan bullish divergence. So untuk di RSI kita tengok adakah pergerakan bullish, belum lagi ada pergerakan bullish divergence, iaitu kita tengok lower low dan higher high. So expected mungkin kita akan tengok, belum lagi. Expected mungkin price ni akan hit, akan tunggu RSI ini hit at least 22 ataupun 16. So ini kita akan expected price di bawah. Expected RSI akan cuba naik dan price still lagi drop ke bawah. Ini kita akan buat lower low di price, higher low di RSI. So ini dah akan buy di kawasan ni 33. Untuk expectation kita akan berlaku good rebound seperti mana bulan sebelum ini, iaitu bulan tahun lepas, iaitu expected kita akan ada massive pump. Untuk expectation yang ini naik berapa persen? Almost orang kata 100%. So expected kalau 100% kawasan ni kita at least kita boleh jangkakan at least kita boleh pergi ke resistance kita, iaitu 50, 55 dan 60 sebelum mencekap. Expected untuk tahun ni lah first year bearish market. Expected ujung tahun barulah kita akan expected price tu berada di kawasan range kita adalah 20 ke 14k. So inilah opportunity yang tunggu, sebab itulah inilah sebab utama kenapa Zul tak close lagi position Zul, iaitu 45k. Itu 50k tu dah keluar profit sikit, 5k. Now tinggal 45k saja di kuartal Zul punya crypto portfolio. Inilah disebabkan kenapa Zul tak close lagi Zul punya position, walaupun Zul tahu inilah tahun bearish pertama. So meaning hopefully ada berlaku pergerakan massive pump ke atas dan sampai kawasan ni Zul akan TP dan take profit. Sekiranya drop tak salah, Zul akan exit semua market, kemudian Zul akan tunggu untuk expected untuk end of the year di kawasan 26 dan 14k. Itu adalah opportunity untuk kata bearish market, 80% drop market sekiranya Bitcoin drop dalam kata bear market dalam 4 year circle. So guys, itulah pergerakan Bitcoin yang Zul sedang tunggukan. So walaupun nanti macam biasa nanti Zul akan updatekan pergerakan di 4 hours sebenarnya Zul sedang tunggu tadi, iaitu Zul tunggu untuk bullish divergence sekiranya berlaku, dan expected untuk RSI juga sekiranya RSI itu berada RSI itu berada di around dalam kuartal 25 dan 16 adalah good position untuk kita buy. Sebab apa? At least dia akan berlaku sedikit rebound tinggi atau tidak tu bergantung kepada volume semasa. Sekiranya volume tinggi, kita akan dapat massive pump. Sebab apa? Current market kita akan tengok very kuartal bearish market, atau expected ramai yang expected price akan drop more bawah. So sama juga seperti ni, feeling yang sama, pergerakan yang sama, iaitu expected price more akan drop, tapi apa berlaku? Price terus melakukan kenaikan. Untuk kat sini, untuk short term kita juga falling channel. Dekat atas sini pun kita ada juga falling channel, cuma falling channel kita sedikit breakout bawah. So walaupun channel ni kita boleh ubah katnya, expected kita boleh buat macam ni, dan kita akan tengok expected kita akan draw channel yang baru. Kita boleh buat pergerakan channel ini. So ini channel ini adalah counter now potential untuk price tu still lagi berlaku rebound kawasan ni sebelum dia melakukan kenaikan. So inilah channel baru yang kita boleh monitor untuk pergerakan, untuk mengatakan expected kita ada good rebound kawasan ni. Apapun ada expected untuk kita ke drop lagi ke kawasan elit ke kawasan ni sebelum kita melakukan rebound. Hopefully inilah pergerakan yang ditunggukan. Untuk ada potential pergerakan ini akan menyebabkan price itu akan pergi ke kawasan 55-61k seperti mana cakap, iaitu pergerakan more kepada long term. Untuk expected tahun bearish market, iaitu pergerakan higher high, lower low, higher low untuk sampai major resistance Fibonacci, dan barulah kita akan drop ke kawasan untuk end of the year kawasan sampai kawasan ni. Kemudian tahun 23, 24 kita akan sideways dalam around ni. Kemudian tahun 25 barulah kita akan start massive pump seperti mana pergerakan sebelum ini, iaitu macam tu bincangkan semalam, iaitu di 4 year circle expected pergerakan yang sama akan berlaku seperti mana pergerakan tahun sebelum ini. Contoh yang lepas kita tengok price tu drop sampai 80%, main dalam box orange. Kemudian selama 3 tahun kita akan bearish market.
Ini kawasan goodbye, kita akan buy untuk long term. Kemudian tahun keempat ataupun tahun 2021 price terus melakukan peningkatan. Sama juga untuk pergerakan ni 4 year circle, kita akan expected tahun 22, 23, 22 dan 24 akan bearish market. Untuk tahun ni hopefully kita akan naik dan rebound jatuh kawasan ni, kadang kita akan buy sebanyak mungkin. Tahun 25 barulah kita akan expected kita akan dapat ROI kita untuk long term punya investment. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So apa pun nanti macam biasa, sekiranya Bitcoin tu ada nampak data-data yang menarik, aku kata di short term ataupun entry, Zul akan share di Discord channel. So Discord channel macam biasa, Zul akan sharekan maklumat-maklumat yang Zul dapat sekiranya Zul miss untuk share ada dalam aku kata YouTube channel. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.